pastikan PRU15 humban pengkhianat dan kleptokrat. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Wira Mahfuz Omar berkata, PAS semakin teruk apabila parti itu menjadikan isu perkauman sebagai modal untuk meraih sokongan orang Melayu menjelang pilihan raya umum kali ini. Menurut beliau, apabila PAS terlalu kerap meratip mengenai DAP siang dan malam, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kata beliau, masalah masih berlarutan walaupun PAS telah menjadi pendukung kerajaan yang memerintah. Bukan masalah DAP, kita bukan berdepan dengan masalah DAP, kita berhadapan dengan kegagalan kerajaan. Kerajaan yang gagal, kerajaan PN yang gagal, kerajaan BN yang juga yang gagal. Anggota kabinet mereka tak ubah seperti mana lori sampah, muat penuh dengan lori sampah. Walaupun banyak anggota kabinet, lebih daripada 30 orang, tapi 30 orang tu macam duduk dalam lori sampah. Tak ada idea, tak ada kepala. Oleh kerana itu, pimpinan sedemikian tidak boleh diberi sedikit pun undi untuk berkuasa semula. Pastikan pilihan raya umum pada 19 November ini sebagai garis penamat bagi PAS, Barisan Nasional mahupun Perikatan Nasional, ujar beliau semasa berucap di dataran Stargate Alustar malam kemarin. Tegas beliau, langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh rakyat ialah menghumban kleptokrasi dan pengkhianat demi masa depan rakyat negara ini. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, Pakatan Harapan membela Melayu, membantu Bumiputera dan memperkasa Islam. Ini tidak dapat dinafikan apabila Pakatan Harapan memperuntukkan 810 juta ringgit untuk memulihkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, yang penerokannya majoriti adalah Melayu. Peruntukan kepada pembelanjaan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama semasa Datuk Seri Dr. Mujahid menjadi menterinya telah naik kepada 1.3 bilion ringgit. Selain itu, sekolah tahfiz menerima bantuan sebanyak 50 juta ringgit. Sekolah Agama Rakyat mendapat 25 juta ringgit. Sedangkan ketika itu Menteri Keuangannya ialah Lim Guan Eng daripada DAP. Semua bantuan yang disediakan Kerajaan Pakatan Harapan telah dihentikan apabila Perikatan Nasional, Barisan Nasional merampas kuasa, kata Muhammad. Beliau menyeru supaya rakyat tidak percaya kepada pembohongan pemimpin parti politik Barisan Nasional dan Perikatan Nasional terhadap Pakatan Harapan setelah merampas kuasa. Terdahulu, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli menyelar Parti Melayu Islam yang membuat tomahan dalam kempen mereka. Kononnya, Kerajaan Pakatan Harapan menjual aset milik tabung haji kepada bukan Bumiputera. Rafizi Ramli berkata, propaganda tersebut sebaliknya hanya memperbodohkan minda Melayu kerana dokumen kerajaan menunjukkan aset tabung haji yang dijual ke Kementerian Keuangan masih ada di bawah jagaan Menteri Keuangan sehingga kini sekiranya mahu diselidiki. Sebaliknya, ujar beliau, tabung haji memang telah menunjukkan keuangan negatif sejak pendedahan yang dilakukan olehnya pada 2016. 27 Januari 2016, saya dedahkan rizab tabung haji negatif sejak Disember 2014. Februari 2016, tabung haji mengaku secara rasmi bahawa rizabnya memang negatif. Februari 2016 juga, saya dedahkan surat Bank Negara bahawa amalan tabung haji membayar dividen dalam keadaan rizab tidak mencukupi, melanggar akta, katanya dalam satu klip video. Menurut beliau, selepas Pakatan Harapan menang pada 2018, kerajaan melantik PricewaterhouseCoopers PwC untuk menyiasat prestasi keuangan tabung haji. Beliau berkata sebanyak 549 juta ringgit kerugian dalam pelaburan gagal dicatat. Sebahagian besar katanya kerana penyelewengan dan disembunyikan untuk membolehkan tabung haji melaporkan keuntungan yang lebih tinggi bagi membayar dividen kepada penyimpan sedangkan keuntungan tidak wujud. Beliau menegaskan keuntungan daripada penjualan saham Bank Islam sebanyak 533 juta ringgit seperti direkodkan hanyalah helah perakaunan untuk mencipta keuntungan yang tidak ada. 436 juta ringgit keuntungan anak syarikat tabung haji yang diisytiharkan sebagai dividen dan dibayar ke tabung haji pula kekal tertunggak sehingga 30 September 2018. Ini bermakna tabung haji merekodkan keuntungan anak syarikat dan ia mendapat pendapatan daripada anak syarikat. Masalahnya dividen itu belum dibayar, bermakna pendapatan 436 juta ringgit itu sebenarnya belum ada, tegasnya. Rafizi juga menekankan Akta Penubuhan Tabung Haji tidak membenarkan dividen dibayar jika keuangan syarikat negatif. Justru Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa memindahkan pelaburan atau syarikat yang rugi ke Kementerian Keuangan bagi membolehkan tabung haji membayar dividen dengan mengekalkan syarikat untung, katanya.
Mengikut Akta Tabung Haji, jika result negatif, tabung haji tidak boleh membayar dividen kepada penabung. Apa nasib pakcik-makcik di kampung yang duit simpanan mereka kekal mengecil kerana diguna menampung anak-anak syarikat yang rugi ini? Sebab itu, Pakatan Harapan mengambil keputusan menyelamatkan tabung haji. Semua aset yang rugi dijual kepada Kementerian Keuangan pada harga RM19.9 bilion. Nilai aset ini hanyalah RM10 bilion, tetapi Kementerian Keuangan membayar RM19 bilion. Maksudnya ambil duit pembayar cukai untuk disuntik ke dalam tabung haji supaya result positif dan tidak memikul piawak hidup. Jelasnya, Rafizi mahu UMNO dan PAS tidak lagi memutar belit isu tabung haji. Katanya kemenangan pilihan raya memang idaman semua ahli politik, tetapi janganlah gunakan apa sahaja cara termasuk menabur fitnah untuk menang. Hanya kerana ketika itu Menteri Keuangannya Cina DAP, maka Melayu UMNO PAS meroyan tak ketahuan. Tanpa rasa malu, boleh pula bekas Timbalan Menteri Agama Perikatan Nasional Dato' Ahmad Marzuq Syahri mengaku kononnya Kerajaan Perikatan Nasional yang mengkhianati mandat rakyat itu mentadbir tabung haji jauh lebih baik. Kalau tidak Pakatan Harapan yang selamatkan tabung haji dahulu, bolehkah anda mendabik dada seperti sekarang? Kembalikan pentadbiran kepada Pakatan Harapan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.